Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua hadirin hadirat yang sudi hadir ke dalam Zoom meeting dan juga atau yang berada di rumah yang sedang menonton di live Facebook ataupun di YouTube. InsyaAllah pada malam ini seperti biasa kita akan mengadakan Usrah Ilmuwan, Nadwa Ilmuwan ABIM, Kluster Sains dan Pembangunan Mapan, yang tajuk pada hari ini saya kira adalah ada berkaitan dengan kesinambungan dengan usrah yang lepas. Jadi usrah hari ini kita akan membincangkan tentang sains pedagogi Islam dengan taksonomi kehidupan untuk pendidikan, dakwah dan hijrah yang akan disampaikan oleh Datuk Prof. Dr. Kamarul Azizi Ibrahim yang merupakan pengerusi Kluster Sains dan Pembangunan Mapan Nadwa Ilmuwan ABIM. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Tafadhal masykurah. Terima kasih Zul Azman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi sekali dan kali ini kita akan membincangkan satu topik yang saya rasa penting untuk kita hadam bersama-sama. Kerana apa yang saya akan bawa kali ini adalah mengenai satu topik yang agak relevan pada saya, terutama bagi mereka yang berada di dalam pendidikan, pendidikan. Okey, boleh nampak ke skrin? Cukup besar. Cukup besar Prof, boleh. Okey. Okey, tajuk yang saya berikan ialah sains pedagogi Islam serta taksonomi kehidupan untuk pendidikan, dakwah dan hijrah. Saya akan membincangkan mengenai taksonomi baru yang saya panggil sebagai taksonomi kehidupan. Mengapa saya akan bincangkan taksonomi kehidupan ini? Kerana saya lihat ada a missing link di dalam pedagogi Islam terutama, dan saya akan lihat dari sudut sains dan sama ada kesesuaian atau tidak taksonomi yang baru ini untuk pendidikan, dakwah dan juga hijrah, kerana kita baru saja masuk ke tahun yang baru. Jadi motivasi dia adalah seperti berikut. Yang pertama, kita selalu mempersoalkan adakah cara untuk kita menilai keberkesanan langkah dakwah. Banyak kita lihat bahawa kita melakukan dakwah, tetapi kadang-kadang kita tengok dia tidak memberi kesan. Dan adakah satu cara di mana kita boleh menilai keberkesanan tersebut sambil at the same time kita melakukan dakwah. Jadi ini satu soalan yang terutama bagi kita yang involved dalam satu jemaah seperti WAB, Wadah ABIM dan juga PKPIM. Memang ini satu perkara yang perlu kita tanya diri kita. Yang kedua, bagi sesiapa yang involved dalam pendidikan, adakah satu cara untuk menilai progres sistem pendidikan Islam? Yang ini pun satu soalan yang kita perlu mendapat penjelasan, kerana pendidikan Islam yang kita buat sekarang ni kita nilai berdasarkan kepada satu kaedah yang agak foreign daripada Islam itu sendiri. Jadi adakah kita boleh cari ataupun boleh buat sesuatu cara untuk menilai, bukan saja cara tetapi untuk menilai, tetapi juga bagi tujuan untuk memastikan apa yang kita lakukan itu betul dan mengikut kesesuaian murid yang mengikutinya. Dan yang ketiga, kerana kita sekarang ni berhijrah, bagaimana hijrah memberi kesan kepada kehidupan. Walaupun kita tahu secara amnya kita akan kata bahawa kita akan pergi daripada suatu kebaikan
kepada satu keburukan kepada satu kebaikan. Tetapi bagaimanakah dia akan memberi kesan itu ialah kita perlu satu sistem penilaian terhadap apabila kita katakan bertukar menjadi kebaikan tersebut. So ini adalah motivasi saya dan itulah berkait dengan tajuk ini iaitu apa yang saya akan cadangkan ini adalah untuk dakwah, pendidikan dan juga untuk hijrah itself. So apakah human yang kita hendak apakah manusia yang kita hendak daripada sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang pendakwah ataupun sebagai seorang yang akan berhijrah? Apakah dia manusia yang kita mahu? Adakah kita mahu manusia tersebut yang inovatif? Jadi kalaulah kita ingin kepada manusia yang inovatif, maka taksonomi yang boleh kita gunakan adalah Bloom, taksonomi Bloom. Nanti saya akan terangkan apakah dia taksonomi Bloom ini. Kalau kita hendak seorang free thinker, iaitu yang memikirkan secara bebas tanpa mempedulikan dari segi hukum hakam, terutamanya ketuhanan, agama dan lain-lain lagi, maka lagi sekali kita boleh menggunakan taksonomi Bloom. Tetapi kalau kita hendak katakan satu untuk menjadi happy ataupun untuk menjadi seorang environmentalist seorang yang bergiat terhadap alam sekitar, ataupun untuk takwa kalau kita nak go lebih lagi bagi kita umat Islam, maka yang atas tadi dua itu belum memang boleh menjadikan manusia tersebut inovatif dan free thinkers. Tapi yang dua, tiga lagi ni yang saya saja senaraikan memerlukan satu taksonomi yang baru a new learning taxonomy satu taksonomi pembelajaran yang baru supaya kita pastikan apa yang kita mahu itu akan tercapai. Okey. Jadi mengapakah ini kita ingin lihat kerana kita dapati impak madrasah Rasulullah kerana kita tahu bahawa Rasulullah adalah contoh yang terbaik bagi kita, sama ada sebagai suami, sebagai pemerintah, tetapi di dalam sudut ini ialah sebagai seorang guru Rasulullah sebagai seorang guru. Apa yang kita dapati bahawa anak didik ataupun siapa yang terhasil daripada madrasah Rasulullah ini memang mereka mempunyai kualiti-kualiti yang kita lihat tidak ada pada masa ini. Kita dapat lihat daripada sahabat-sahabat cerita-ceritanya saya tak ceritakan sekarang ni, tapi kita boleh nampak dan boleh kita imagine. Begitu juga daripada tabi'in, kita lihat pada tabi'in dan tabi'an pun sama juga kita dapati. Ini adalah 4 golongan yang disebut dalam hadis Rasulullah bahawa impak madrasah Rasulullah itu akan terasa. Tapi kalau kita lihat beyond ni, beyond tabi'an, kita dapati ada juga kesan-kesan lain yang di mana memang mengkagumkan kita bahawa impak daripada madrasah ini bukan setakat itu saja. Dia melewati sehingga 100 tahun impak dia tu. Tetapi apakah yang berlaku sekarang ni? Kita dapati bahawa impak itu tak ada nampaknya bagi zaman kita. Tetapi pada zaman tersebut kita dapati bahawa banyak Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki ini semua timbul pada selepas tabi'at, Imam Bukhari dan lain-lain lagi. Dan kalau saya nak senaraikan itu gambar-gambar di antara the golden age, dipanggil sebagai golden age tersebut. Saya memberi kesan ini adalah berpunca daripada madrasah Rasulullah daripada permulaannya. So, kenapa umat Islam ketinggalan? Bila saya sebut umat Islam ketinggalan itu berarti berbanding dengan umat lain di dunia ini. Mereka ada sistem pendidikan. Kita pun ada sistem pendidikan.
Tetapi mengapa mereka maju tetapi kita tidak? Yang ini yang kadang-kadang menghairankan kita ya sebagai seorang Muslim ya. Kita dapati bahawa tak sama ya. Sebagai contoh ya, negeri Jerman. Ya, kalau kita lihat mereka punya sistem pendidikan yang baik dan mereka maju. Dan kalau kita tengok kat Jepun pun sistem pendidikan dia baik dan akhlak dia baik dan dia pun maju. Dan banyak lagi negara-negara lain yang punya sistem pendidikan yang baik. Kita umat Islam, kita ada sistem pendidikan. Dan kita juga ada hafiz, madrasah. Kalau dekat Indonesia, kita ada pesantren. Pesantren. Jadi ini semua berkait dengan agama. Apa yang saya sebutkan tadi, madrasah Rasulullah. Tapi apa yang kita dapati ialah kita ketinggalan. There's something wrong dengan gabungan di antara sistem pendidikan ini dan juga tahfiz, madrasah dan pesantren yang menyebabkan kita gagal. Kalau kita tengok equation ini, kita dapati sistem pendidikan sahaja akan membawa kemajuan. Dan adakah ini berarti tahfiz, madrasah dan pesantren itu yang menyebabkan kita ketinggalan? Ini satu soalan yang perlu kita jawab ya. Tapi saya berpandangan lah, ini gambar saya dekat di China di mana orang-orang mati itu disusun kat situ supaya protect dia punya maharaja. Jadi soalan saya, adakah kerana sistem pendidikan itu salah ataupun adakah kerana kita malas ya? Kerana kita ni malas ya, selalu disebut kita ni malas, atau adakah taksonomi pembelajaran kita salah? Jadi mungkin kita telah agaklah, jawapan saya ialah pada yang nombor 3 itu. Bukan sistem pendidikan yang salah. Sistem pendidikan tu bagus. Dan dari segi malas, kita tak malas, kita rajin. Tetapi taksonomi kita yang salah. Ya, taksonomi kita yang salah. Kalaulah taksonomi ini salah, mengapa tak kita perbetulkan? Jadi kita kena perbetulkan. Okey. Jadi apa dia taksonomi ini? Saya faham ya, taksonomi ini adalah satu bahasa yang digunakan banyak ya oleh orang-orang kaji hayat atau biologi. Tapi saya tak nak pergi kepada biologi. Saya akan guna konsep itu kepada learning ya, learning taxonomy. Ya, apa dia learning taxonomy? Learning taxonomy is a professional tool. Ya, ianya adalah satu alat profesional untuk membantu pendidik ataupun orang yang mengajar ataupun guru kaedah untuk mengajar dengan baik yang akan berguna ya kepada anak didik dia ya, anak didik dia. Itu yang dimaksudkan dengan learning taxonomy ya, yang saya akan gunakan. Jadi ia spesifik ya, dari segi framework dia merujuk kepada communication kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid. And apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukan sesuatu perkara tersebut. Di sudut ini ya, kita akan ada satu framework di mana kita boleh track apa yang kita mengajar dan pada suatu waktu, dan kita juga boleh assess ya, buat assessment terhadap apa yang kita lakukan tersebut, dan ini akan menentukan ya, pattern bagaimana pengajaran dan kita lakukan. Okay. So taxonomy is simply the science of listing and describing something. Ya. Ini adalah istilah yang digunakan oleh biologi, tetapi boleh kita gunakan di sini juga. Ya. Kita listkan dan kita describe. The intention of the concept was primarily that listing could create better organized large amount of information. Ya. Jadi kita belajar, kita dapati kita belajar ada banyak information. So macam mana kita nak pastikan setiap information, maklumat yang kita dapati tersebut akan berguna kepada kita dan juga akan membawa kepada satu-satu tempat yang ataupun satu idea ataupun perkara yang kita mahu akan berlaku. Jadi kadang-kadang kita dapati memanglah ianya adalah tersusun ya, dengan baik, tapi kadang-kadang kita dapati ianya adalah agak kompleks dan bergantung ya. Kadang ia simple dan kadang-kadang ianya kompleks. Jadi taxonomy itu akan create satu titik di mana kita boleh
ada satu neutral point ya, dan membezakan di antara satu keadaan dengan satu keadaan yang lain. Jadi ini akan membantu kita ya, dan ada setengah taksonomi yang baru-baru ni yang ada juga dituliskan oleh orang lain, ianya menunjukkan item yang pada satu paras dan apa bezanya ya paras tersebut dengan paras yang berikutnya. So that is learning taxonomy. So presentation motivation ya, apa yang kita lihat ialah dalam learning proses ini, dan ini jelas kalau kita lihat dalam kurikulum Kementerian Pendidikan kita, Kementerian Pendidikan Malaysia, kalau kita tengok dalam dia punya kurikulum, kita dapati dia overemphasis on Bloom punya taksonomi ya. Seorang Bloom ini ialah satu model ya, di mana kita categorize learning objektif itu kepada beberapa paras yang tertentu supaya kita boleh evaluate dengan itu kita boleh membantu dalam pengajaran dan pembelajaran nanti. Jadi Bloom ini mula publish pada 1956 dan dia telah diubah ya pada 16 tahun kemudian dan dipublish lagi sekali. Basically dia mengandungi 3 learning domain ya, iaitu kognitif, efektif dan psikomotor ya. Dan ketiga-tiga ini ya akan membawa kita ya untuk menjadi seorang manusia yang komplit lah, yang ikut Bloom. Jadi the initial punya cognitive domain was created mula-mula, dan dari situ ya dia akan pecahkan kepada apa yang psikologis lihat dan juga psikomotor, physical learning itu sendiri. Okay, so dalam tahun 2001 Bloom punya ni daripada pasif dia tukar kepada aktif punya proses. Okay, so kan itu kita dapati ramai orang yang menggunakan Bloom ini sebagai satu cara ya untuk dia melaksanakan pendidikan dan juga untuk menilai pendidikan tersebut as it progress with time ya, as it progress with time. Ini adalah tipikal ya Bloom taksonomi. Bermula daripada knowledge, ilmu, di mana maklumat itu dicari, discover, observe ataupun dibuat listing, dan kemudian kita akan cuba understand apa dia knowledge tersebut, dan kita summarize dan demonstrate dan discuss. Kemudian kita apply ya, knowledge yang kita telah comprehend tersebut. Dan selepas kita buat application, kita akan identify ya, pattern yang tertentu ya, kita analyse pattern tersebut dan kita organize idea tersebut dan kita tengok adakah trend padanya. Daripada situlah kita boleh create new ideas ya, kita synthesis daripada analisis sebelum itu, kita create new ideas, dan apabila kita dah berjaya melakukan itu, kita boleh buat comparison of ideas and secara tak langsung judging and recommending ataupun buat rating evaluation. So that is the Bloom taxonomy, bermula dari knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis dan evaluation. Okay, dan ini adalah typical ya. Dan tahun 64 ditukar kepada concern with feeling and emotion ya, apa yang kita panggil sebagai the effective domain ya, effective domain. Dia bermula dengan receiving, di mana dia macam sama kat tadi, cuma dia passively receive information, kemudian dia akan respond terhadap information tersebut dan berfikir mengenainya, dan dia akan value ya respon tersebut supaya dia boleh buat pilihan, dan dia organize setiap apa yang dia telah lihat, dan daripada situlah individu tersebut akan membentuk value nilai diri dia. Itu adalah apa yang kita panggil sebagai Bloom taxonomy ya, ataupun effective domain. Okay. Dan untuk teaching pula ya, taxonomy for teaching, learning and assessment pada tahun 2001 ya telah diketengahkan. Dia bermula dengan remember, understand, dan apply, analyze, evaluate and create. Okay. Nah, ini untuk teaching, learning dan assessment. Jadi kita recall the facts and basic concept, and then kita explain the idea of the concept,
kita gunakan maklumat idea tersebut dan konsep tersebut, the situation yang baru, kemudian kita lukis ya perhubungan di antara satu konsep dengan satu konsep yang lain, kita justify a stand or a decision di mana kita boleh argue dan defend sesuatu perkara yang kita create tersebut dan produce a new atau original work. So dengan itu bila seorang tu belajar dia akan bermula step by step sampai dia boleh create something new, something new. So memang very interesting kerana ini seakan-akan bagaimana fikiran kita terbentuk. So Islamic solution for Bloom taxonomy ada banyaklah kerana ramai juga komen. Bloom taxonomy ini kalau kita tengok tadi dia adalah godless, tak ada Tuhan. Tata mana Tuhan tu tak ada. Apa yang dia ada adalah lebih kepada human saja, human factor. Dia tidak mengambil kira kewujudan Tuhan. Okay, so apa yang banyak buat orang buat ialah kita buat selected verses of the Al-Quran sebagai suatu stamp in the Al-Quran. Ataupun kita guna fiqh di mana kita menggunakan fiqh solat dan lain-lain lagi. Ataupun kita buat selected hadis, kita pilih hadis yang tertentu. Ataupun yang lebih rapat lagi sikit ialah epistemologi, iaitu kita tengok dari segi area filosofi macam mana untuk explain Islam berbanding dengan Bloom. Ataupun kita Abim memperkenalkan hikmah akhlak di dalam pembelajaran kita sebagai menggantikan Bloom taxonomy. Okay, tapi ini kalau kita lihat is incomplete, dia sebenarnya tak lengkap. Basically is a copy and paste lah. Kita copy dan kita paste saja dan dia tak ada memberi kesan atau impact yang agak besar sebagaimana Bloom taxonomy itu sendiri. Okay, so sebagai contoh the Quran and Bloom taxonomy yang selalu diperkenalkan oleh ramai orang kata yang mengkaji Al-Quran. Dia kata kalaulah remembering kita start dengan tajwid, understanding kita go to tilawah, applying kita buat tafsir, analyzing kita buat tawasum, dan evaluating kita tafakur, dan creating kita tadabbur. So ini adalah kalau tengok dia punya cognitive domain di antara Bloom dengan Quranic level of understanding. So ini ada yang dicadangkan. Begitu juga epistemology approach, buku yang saya recommend untuk baca ialah yang dikarang oleh sahabat kita iaitu Profesor Emeritus Osman Bakar, Classification of Knowledge in Islam. It is a book yang melihat dari segi epistemologi. Dari segi klasifikasi hadis juga kita ada, iaitu di mana hadis itu boleh kita bahagikan bergantung kepada sama ada bagaimana diturunkan dia punya sanad ataupun bagaimana konten hadis tersebut. So again ini contoh tapi saya tak nak go through itu. Cuma ini satu contoh lah. So untuk Abim kita ada Al-Hikmah di mana nilai-nilai Al-Hikmah kita ambil dari surah Luqman ayat 12 hingga 19 dan kita cuba masukkan kompetensi Al-Hikmah ini dalam pendidikan kita. So tumpuannya lebih kepada kalau tengok menumpu kepada karakter insan mukmin yang kita akan cipta ataupun yang kita akan create daripada mereka yang mengikut pembelajaran Al-Hikmah. Okay. So dasarnya pada saya lah is an incomplete solution for Bloom banding Bloom technology. So we need to try to find a solution, satu penyelesaian yang lebih baik. So kita perlu create a taxonomy yang organizing ideas in order to help learners and users and readers and so forth lah. Dan bukan itu saja, kita nak satu taxonomy yang baru yang boleh track, yang boleh access sama ada apa yang kita akan lakukan itu adalah bersesuaian atau tidak dengan kita. So ini terutama bagi maudhu kita iaitu untuk orang yang berdakwah
dan juga untuk orang yang mengajar sekolah-sekolah Islam dan juga untuk tujuan hijrah. Okay, so now I'm going to go into the new taksonomi tersebut. Cuma sebelum itu kita kena faham ya, Islamic school ya, kita sekarang ni ada banyak Islamic school, tetapi apa yang kita dapati ya, Islamic school ini ya, kita boleh bagi kepada 3, iaitu school administration, dan mungkin kalau nak kata Islamic dia ada syura dalam perbincangan untuk buat decision, dan yang kedua ialah dia bubuk Islamic code ya, terutama dari segi pakaian, makanan, minuman dan lain lagi ya. Itu dari segi administration. Dari segi school curriculum, dia akan ambil advanced Islamic studies ataupun advanced Islamic principle. So yang menjadi persoalan kita ialah the instructional approach itu yang missing ya. Kerana mereka menggunakan banyak menggunakan Bloom taxonomy, dan ada setengahnya pula menggunakan Islamic philosophy. So masih tak lengkap lah, macam saya katakan tadi, dia tak lengkap ya, untuk kita panggil dia sebagai Islamic school ya. So kita dalam Islamic school biasanya kita bergantung kepada teaching punya ataupun teachers punya qualification ya, di mana kalau kita lihat ya, kalau di Malaysia ni I graduate from IPG ya, Institut Pengajian Perguruan ya. Adakah ini sama dengan Rasulullah sebagai seorang guru? Saya katakan tak sama ya. Kerana IPG menggunakan kaedah Bloom juga. Jadi ada differences. Pertama dari segi world view, kurikulum yang digunakan itu adalah berdasar pada Bloom. Sequence dia bagaimana disusun ya, sebagaimana Bloom juga. Evaluation dia pun berdasar pada Bloom, assessment dia pun berdasar pada Bloom. Jadi again ya, Tuhan missing. Jadi apa yang kita dapati ialah kita haraplah guru tu boleh orang kata secara bersendirian ya, tanpa guide ya, untuk meniru ya apa yang Rasulullah buat ya as a teaching model. Memang ini satu demand yang terlampau tinggi yang kita harapkan kepada guru-guru. Jadi hopefully ya, apabila saya introduce this new taxonomy ini, dia akan lebih memudahkan mereka. Jadi profile punya teaching sebenarnya kita ketahui implies ada particular approach. Teaching in all cases implies a particular procedure and approach, even if not articulated. Can be aspect of teaching itu unik. Ada tone of voice, instructional approach, semua ni adalah unik apabila mengajar. What is most important is to recognize that every approach to teaching is influenced by the world view. Kalau world view dia macam tu, maka kita akan mengajar cara macam tu, ataupun orientation, perspektif ataupun philosophy of the education. Okay, so dia akan menentukan bagaimana kita mengajar every aspect. Jadi conventional teacher practice are rooted in educational philosophy yang kadang-kadang anti-ethical to an Islamic epistemology atau metaphysical cosmology. Jadi and unknowingly kita sebagai guru Islam dan juga sekolah Islam mengajar perkara ini. Inilah dia perkara yang kita dapati, satu perkara yang perlu kita atasi This is not imply, ini taklah berarti bahawa modern teaching punya itu tak bagus, dia patut di-abandon di Islamic school. Kita patut guna juga, cuma kita kena perbetulkan dari segi the instructional ataupun the world view itu dahulu. Dan apabila world view itu betul, maka yang lain itu akan lebih menjadi lebih tepat. So the point being made is the need to acknowledge that teaching approaches are rooted in philosophy of education, which are principles of teaching and learning that reflect a particular philosophy. Okay, so our challenge now is, the challenge for Islamic schooling globally is that Islamic principles has not been articulated, developed, revised, standardized and implemented. Kita hanya menggunakan Bloom saja. So once such principle of teaching are established, teachers, administrators and school board can then use
this principle of consistency. Ya, kalau kita ada satu taxonomy yang baik, maka dia akan memastikan teachers training and approach yang kita gunakan are grounded with the Islamic vision of education. Okay. So saya nak define pedagogi ya, kerana ini pun title saya pun termasuk pedagogi. So dalam klasik dia ianya adalah moral education, tapi sekarang kita dapati ianya telah digunakan dalam banyak perkara ya, bukan hanya dalam moral education. Jadi the knowledge dia pedagogi ini sebenarnya is the knowledge or the science of teaching. Itu yang tajuk kita, science pedagogi Islam ya. So kita akan introduce it sebagai Islamic punya. So dari segi definition, pedagogy is the method and practice of teaching. The method of teaching itu in the particular procedure, theory or approach of an education. So the method is the actual application. So dia ada dua ya, the method of teaching, particular procedure, theory or approach, and the practice of teaching, the actual application and approach and theoretical procedures. So kalau kita ambil dua-dua ini dan kita establish that pedagogy is how when a teacher practice is consistent with his or her theory and approach to teaching. And this is the how. And the what pula, pedagogy is effective when a teacher practice facilitates the aim and the objective of education, which include curriculum. And the why, pedagogy has purpose. When a teacher practice is rooted, ni kena teacher practice rooted in a philosophy or belief or reflect a particular ethos or worldview. So this is the why. So mesti ada how, what and why untuk pedagogi. So apa yang kita ingin ya, apa yang kita dapati sekarang ni, the three aspect ini di Islamic school dia masih lagi berpegang kepada not an Islamic worldview tetapi view lain ya. So dengan itu ya kita dapati no professional development strategy ya diberikan kepada cikgu-cikgu kita, our teachers, dan our teachers depend only from IPG untuk mereka belajar tanpa ada clear guidance. Tapi one thing yang uniknya, kita ada common vision. Most Islamic school generally share common belief, vision or identity. Di mana kita semua agree, bila kita kata Islamic itu, dia contradict the aim, objective and act in the Al-Quran. Closely reflect an Islamic ethos, based on revelation, teaching and practice of the Prophet SAW, the intellectual and the spiritual heritage of his followers, and is proof effective in developing the students dalam antum akal, iman, look ataupun morality and character, knowledge and practice of personal, dia knowledge and skill and physical ability. So yang ini kita ndak the common itu bila kita duk fikir nanti ya. So in reality kita dapati sekarang ni do not have access to the Islamic philosophy of education as it should be lah. Jadi kalau pun ada akses, kita dapati bahawa the implementation mechanism and strategies pun tak re-educate their teachers and restructure their school toward embarrassing this new consciousness and toward implementing this new pedagogy. Okay, so apa di Islamic pedagogy principle? The meaning is intended to propose that serve as a foundation to a system of instruction. So the principle of Islamic pedagogy is the scope of the principle delineated by the general body of knowledge and guidance emerging from intellectual and spiritual heritage whose root, ini dia penting ya, whose root are established in divine revelation and the teaching of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dari segi prinsipalnya ada tiga underlying character. Each principle is sufficiently comprehensive. It must be relevant in implication, and there must be an accurate articulation of understanding that is founded on the prophetic pedagogy. Okay, dan ini bergantung pada revelation, the tradition of the Prophet, the Sunnah, the custom of the early community of Muslim, the Salaf,
and the counsel and experience and work of later scholars, so ataupun ulama on ABC apa. Ini yang kita katakan sebagai the principle of Islamic pedagogy. So bagi non-Muslim, when they heard about this, bagi kita tak usah risau. Kerana non-Muslim pun tak tahu apa yang orang Muslim dah. So hopefully bila kita dah beritahu perkara ini, maka mereka akan lebih jelas apa yang Muslim students require. Dan our requirement and berbanding dengan non-Muslim tak sama. Tak sama. So aspect of Islamic pedagogy are adaptable and adaptable to various setting and for the varying needs. So yang ini kita kena pastikan bahawa the tradition, the Islamic tradition is there, and assessing the congruency of temporary education methods. So there must be a strong sense of principle first, before we consider adopting from existing educational trends. Okay. So sebagai contohnya, ini simple ini fiqh. Also fiqh biasanya is very clear in terms of this. There's the principle, there's an explanation, there's an evidence, and there are implication. So kita akan guna format yang sama. So the assumption here is that under unspoken pedagogy, kita anggap bahawa the Prophet is the best teacher ataupun murabbi ataupun kita panggil sebagai cikgu mursyid. Nama dia banyaklah. So secondly, God the messenger iaitu Rasulullah, dia message dan teaching dia itu is the most effective. We have to accept that. And the third is that a spiritual barakah, lasting, relevant, and universality should come from the last prophet. So lastly, there are tremendous amount of report mengenai prophet, dan kita akan cuba kumpulkan dan kita jadikan dia satu taksonomi yang sesuai untuk umat Islam. So saya namakan dia life taxonomy. Mengapa life? Kalau banding Bloom tu nama dia lah, nama Bloom tu sih. Tapi saya namakan kita ni life taxonomy ataupun taksonomi kehidupan. Dan untuk mendapatkan ini sebenarnya dia perlu melalui 7 fasa. Compilation of resources, Quranic verse, Quranic commentaries, hadith from the 6 book and beyond, hadith sitah, selected commentaries of the book, account of the Prophet life, a work letter to the inner spirit of tasawwuf, work by the Muslim scholars, last work and paper on pedagogy and education. So kita combinekan semua ni, interview dengan Muslim thinkers and education. So this research analysis a selection of material, then dalam list ini kita categorizekan material itu topics, prioritize them this topic, and then general derivation of pedagogical principle, and kita refine each principle to ensure comprehensiveness and accurate, unpack the principle into explanation, evidence, and implication. Kita akan go through all this nanti dalam apa yang saya panggil sebagai life taxonomy ini, ataupun taksonomi kehidupan. So kita bermula dengan tabi'i. Tabi'i, kemudian kita akan pergi kepada syariat, kemudian kita pergi kepada kurniaan, dan kemudian kita pergi kepada hakikat, dan kita pergi kepada makrifat. So this is the new taxonomy yang saya ingin proposekan, yang untuk semua pendidik Islam dan juga kepada semua pendakwah dan juga semua yang ingin berhijrah. Kita should start dengan tabi'i, kemudian kita pergi kepada syariat, kita pergi kepada kurniaan, keempat kita pergi kepada hakikat, dan akhirnya kepada makrifat. So ini adalah the taksonomi kehidupan. So dia bermula secara fizikal, membuatnya melalui fizikal. Bila saya masukkan fizikal ini ialah dari segi perbuatan, kita buat perbuatan fizikal. Sebagai contoh kita belajar dan lain-lain lagi. Dan tetapi kita ada elemen kerohanian. Kerohanian itu mula selepas dalam syariat. Dalam syariat kita akan membina kerohanian kita sehingga dia sampai kepada makrifat, di mana kerohanian kita membesar.
menjadi paling tinggi sekali. Ya, tapi fizikal dia akan maintain daripada tabi'i hingga ke makrifat. Okey. So dari fizikal dan rohani ni juga, dari tabi'i kita ada makrifat, ataupun kita boleh susun seperti berikut. Daripada tabi'i itu kita boleh combine buat syariat dengan kurniaan, dan daripada situ kita dapati dia akan membentuk hakikat dan seterusnya akan menjadikannya kepada makrifat. So ini pun adalah satu lagi cara untuk kita menulis di taksonomi taksonomi kehidupan ini. Okey, apa dia tabi'i? Tabi'i ialah sunatullah, sunatullah iaitu ciptaan Allah dan diikuti dengan rela. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke angkasa maka tak ada udara. Itu memang Allah tetapkan di angkasa tak ada udara. Kalau kita biar api terbakar maka kita akan dapati dia akan jadi panas. Kalau kita kena hujan maka kita akan jadi basah. Jadi seterusnya lah. Jadi apa ni, kesemua ni berlaku dia di sekeliling kita dan ianya adalah ciptaan Allah. Dan diikuti dengan rela. Adakah tiba-tiba api kata saya nak jadi sejuk, dia tak boleh. Dia kena ikut ciptaan Allah. So saya menggunakan istilah tabi'i. Tabi'i ialah, kalau lah biasanya kita orang Melayu kita kata nature, nature. Dalam bahasa Inggeris kita kata nature. Tetapi sebutan yang sebenarnya ialah sunnatullah, iaitu ciptaan Allah diikuti dengan rela. Okey. Di prinsip tabi'i ini, pertama, asas pada pedagogi Islam adalah kehidupan ciptaan Allah untuk manusia. Ini berpunca dari kedudukan Allah sebagai pencipta dan pembekal rezeki. Benda yang hidup dan tidak bernyawa, ciptaan Allah ini mempunyai sifat tersendiri, sunatullah, yang dicipta Allah secara sukarela tanpa disedari dan ianya tidak berubah dengan masa. Dia akan terimanya secara sukarela dan dia tidak akan berlawan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebagai contoh, ais itu sejuk, maka dia akan sejuk lah. Tak ada pula ais tiba-tiba jadi panas. Ataupun lain-lain lagi, bila kita kata garam itu masin, maka dia akan masin. Gula itu manis, maka dia akan manis. Ini adalah ciptaan, prinsip tabi'i yang tak berubah. Jadi seorang guru Islam percaya bahawa pembelajaran bermula daripada Adam alaihissalam. Kerana Adam diperkenalkan dengan nama-nama dan mengikut mufassir, bila katakan nama-nama itu termasuk dengan sifatnya sekali. Kerana bahasa Arab ni, bila dia bagi nama satu benda, dia akan berkait dengan sifatnya sekali. Jadi tujuan utama manusia adalah menjadi wakil Allah di muka bumi melalui penggunaan ilmu yang diperolehi mengenai penciptanya. Dan prinsip ini memberi kefahaman sejagat pada orang Islam terhadap semua makhluk ciptaan Allah supaya menolak sebarang bentuk perbezaan yang berasaskan gender, kelas, warna, budaya, tradisi ilmu dan bahasa, dan menggalakkan murid, guru-guru untuk menegakkan kesamaan, keadilan dan penyayang berdasarkan pada prinsip tabi'i ini. Prinsip ini asas tindakan dan memastikan arahan guru tidak lari dari tugas agama, servis pada Tuhan, pada kemanusiaan, pada semua ciptaan, terutama pada murid, staf, komuniti dan persekitaran. Setiap keprihatinan, tanggungjawab dan hak tertanam kepada keyakinan bahawa seorang itu hamba dan wakil Allah khalifah. Itu dari segi prinsip tabi'i ini. Dan bukti dan sokongan prinsip tabi'i ini kita pergi kepada Al-Quran, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Huwallazi, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dia berkehendak menuju langit lalu dijadikan 7 langit, dan dia mengetahui segala sesuatu. Syai'in alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Surah Az-Zariyat ayat 56.
Dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan berfirman, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Orang akan buat kerosakan padanya dan menumpah darah. Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mencucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Okey? Apakah implikasi prinsip tabi'i ini? Guru menyedarkan tentang profesionalisme agama dan kerohanian terhadap murid, staf dan sekolah dengan mengambil kira ciptaan Allah bagi kegunaan manusia yang mengikut sifat semula jadinya. Guru menggunakan strategi yang beri arah dan rangka kerja yang diperlukan murid untuk belajar kurikulum dan melibatkan masyarakat madani bagi menghubungi tujuan suci ini. Guru membantu dan menggalakkan murid untuk mengambil tanggungjawab bagi mempelajari penggunaan ilmu dan pilihan kerjaya dalam konteks matriks syariah. Guru menunjukkan koheren dan hubungan di antara tanggungjawab agama, taklif dan kebajikan masyarakat, di antara kurikulum dan rukun iman, dan di antara kewarganegaraan dan identiti agama. Guru menggunakan strategi yang membolehkan murid untuk menganalisa secara kritis persekitaran dan masyarakat dari perspektif wakil Allah dan hamba. Jadi ini adalah implikasi prinsip tabi'i. Sekarang kita pergi kepada yang kedua, iaitu syariat. Syariat. Islam is a way of life. Ini adalah syariat ciptaan Allah. Dan kita diberi pilihan. Walaupun Islam is a way of life. Kerana Allah memberikan kita syariat dia. Iaitu bagi tujuan sebagai contoh untuk makan, untuk membasuh wudu, untuk solat, untuk berdoa, semua dia cerita prosedur dia. Ataupun untuk pergi bilik air pun, untuk tidur, untuk mandi, untuk berpakaian, untuk berkereta. Semuanya ni Allah dah tetapkan dia punya peraturan. Cuma peraturan yang ini berbeza dengan tabi'i tadi, ianya adalah diberi pilihan. Dia nak buat boleh. Sebagai contoh, bila dapat seorang bayi, adakah dia nak azan ke tak nak azan masa dilahirkan? Dan bagaimanakah kita berbincang? Kita nak ikut syura ke tak nak ikut syura? Bila kita melakukan perkahwinan, adakah kita akan mengikut prosedur perkahwinan dan perceraian bagaimana pula. Jadi ini semua telah ditetapkan oleh Allah tetapi diberi pilihan untuk manusia. Itu adalah syariat. Yang mengetahui syariat berarti lebih baik dari tidak tahu, jahil. Sangkaan, zon dan keliru syak atau kepercayaan tanpa asas atau taklid. Okey, itu dia syariat. Syariat adalah peraturan yang ditetapkan Allah bagi pilihan manusia dan jin. Ianya satu pilihan. Perjalanan mempelajari syariat adalah sesuci memperolehinya. Kefahaman adalah menangkap objek ilmu secara sepatutnya. Ia adalah roh bagi mengenali kebenaran. Oleh kerana percaya kepada kebenaran adalah tiang agama, kefahaman mesti mengatasi semua perkara ini. Termasuk pengisytiharan keimanan yang diperintahkan oleh Allah untuk tahu. Sebagai contoh dalam surah ini. Dan ilmu syariat mesti mendahului aksi. Setiap aksi mempunyai kaitan dengan peraturan nilai baik dan merit dalam hukum syariah. Kita diminta untuk berilmu. Jadi setiap perbuatan kita kalau tak ada ilmu maka tidak diterima. Kita perlu ada ilmu. Kerana ada kemungkinan kalau kita tidak ada ilmu, perbuatan kita ataupun aksi kita itu mungkin salah. Di bilik belajar Islam menggalakkan perasaan ingin tahu, kajian dan pemikiran bebas. Agama Islam tidak takut pada penyesatan tapi menggalakkannya kerana ia mengisi keperluan agama dan beri keyakinan yang berasas dan terhenti. Pelaksanaan syariat adalah satu tanggungjawab dan dikaitkan dengan pahala dengan dosa. Jadi, kekuatan amal berkait dengan
tuntutan syariat. Okey, itu dari segi syariat. Bukti dan sokongan prinsip syariat ini, ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diberi pertanggungjawabannya. Dalam surah Isra ayat 36. Dan dalam surah An-Nahl ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dan juga dalam surah Zumar, ya, ayat 9. Ya, yang bermaksud, apakah kamu hai orang musyrik yang telah beruntung atau orang yang beribadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Ini bukti prinsip syariat. Jadi implikasi dia apa? Guru menyedari betapa luasnya ilmu dan mana yang perlu dan tak perlu. Guru menetapkan kepentingan syariat dalam semua amal. Guru menggalakkan dan menyokong murid untuk mengambil tanggungjawab bagi pembelajaran dalam kelas dan lampau. Guru menggalakkan kajian, TT, fikiran dalam dan perbincangan madani sebelum membuat sebarang pandangan yang keyakinan. Guru menggalakkan budaya yang mesra soalan, komit pada memahami realiti dan menimbang kesan-kesannya. Jadi guru mengingatkan kepentingan syariat dan pelaksanaannya dalam kehidupan harian dan balasan syurga dan neraka. Okay? So the differences, ya, di sini saya nak point out the differences. Ya, di sini kita dapati, ya, kalaulah kita cakap mengenai rukun Islam, kita bercakap surface. Tetapi bila kita bercakap mengenai rukun iman, kita pergi ke dalam, ya, ke dalam hati kita. So, ianya adalah sebagaimana iceberg, ya. Iceberg, bila kita nampak dia terapung di atas laut, hanya 1/9 saja yang dia ada di atas laut. Yang lain tu sebelah bawah. Okey, itu dia konsep dia. Tapi belum taksonomi ni, dia tak ada the root, ya? Dia tak ada apa nama keimanan tu tak ada. Kerohanian tu tak ada. Dia hanya apa ada yang di atas saja. Ini perbezaan yang paling ketara, ya, untuk kedua-duanya. Okey, jadi bila kita mula daripada kurniaan itu, kita mula melihat dari segi involvement of hati, ya, iaitu apa nama kerohanian, ya. Kerohanian itu akan mula menyerlah, ya, di dalam pendidikan kita, So, kurniaan berarti sempadan antara ilmu dan perasaan yang perlu dilintasi bagi melengkapkan diri. Kalaulah yang the first two tadi, ya, ianya lebih kepada ilmu, iaitu kita menggunakan akal kita untuk memahami, ya, mengenai tabi'i, dan juga kita perlu faham juga mengenai syariat kerana apa yang ditetapkan oleh Allah. Tetapi bila kita masuk kepada kurniaan, maka kita akan masuk kepada satu dia bukan lagi ilmu, ya, dia adalah satu perasaan, ya, satu perasaan ataupun dalam bentuk kerohanian. Ini pembersihan hati dan nafsu dalam bentuk terikat atau sistem zikir dari seorang guru yang mursyid itu penting dekat sini. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat mengizinkan atau memberi kurniaan berlakunya semua perkara, ya. Tapi kita kena ingat, ya, dalam hal ini, ya, kita realize bahawa hanya Allah je yang dapat mengizinkan. Okey, izinan ini meliputi semua perkara dan tidak mengira masa dan tempat. Allah sebagai Rabb berbanding dengan manusia dan jin sebagai hamba yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kurniaan ini perlu digandingkan dengan kesyukuran, ya. Kerana bila kita realize apa yang kita perolehi tersebut adalah kurniaan, maka kita kena gandingkan dengan kesyukuran. Dengan melaksanakan setiap amal baik dan mencegah amalan mungkar. Jadi amalan baik akan didorong oleh perasaan kurniaan dan bukan lagi disebabkan oleh balasan syurga dan neraka, ya, ataupun di antara balasan pahala, ya, dan lain lagi. Jadi bukti yang sokongan prinsip kurniaan dan kesyukuran ini ialah dalam surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal maut mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan juga dalam surah Qaf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang yang mahu menerima petunjuk. Dan juga surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah juga tatkala Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguhnya azabku sangat pedih. Okey. Dan implikasi prinsip kurniaan ataupun kesyukuran ni, satu, sistem zikir akan menjadi amalan harian bagi pembersihan hati dan nafsu. Amalan dilakukan bagi menandakan kesyukuran terhadap ilahi. Kerelaan manusia dan jin di depan Allah menyebabkan manusia dan jin merasa lemah dan bersyukur terhadap setiap event yang berlaku. Pahala dan sistem balasan lain telah tidak menjadi tujuan utama dalam melaksanakan sesuatu dalam kehidupan. Syukuran atau kurniaan ilahi, tahu tak, tindak tanduk setiap orang, dan mulalah tahap keikhlasan meresap dalam jiwa. Ini baru hati itu dia mula menjadi penting, ya. Jadi obat hati ada 5 perkara seperti yang kita ketahui: membaca Al-Quran dan maknanya, solat malam, berkumpul dengan orang soleh, memperbanyakkan puasa, dan zikir malam berpanjangan. Okey, itu adalah 5 perkara yang boleh kita lakukan. So, itu dari segi kurniaan. Sekarang ni kita masuk kepada hakikat. Apa yang dimaksudkan dengan hakikat ini? Hakikat ialah kedalaman kesedaran bahawa makhluk Tuhan itu lemah dan tidak mempunyai daya dan sentiasa bergantung kepada Tuhan. So, makhluk sebagai hamba yang hanya boleh menerima perintah Tuhan tanpa boleh berlaku sesuatu yang berkesan. Setakat menyuarakan saja, ya, dia komplain saja, tapi dia tak boleh buat apa lagi lebih daripada itu. So, meletakkan status makhluk sebagai mengharap kebaikan terhadap setiap pilihan Tuhan tanpa ada pilihan lain. Satu perasaan yang dialami dan bukan setakat ilmu atau pengetahuan semata-mata. Jadi hakikat ini perlu berlaku dalam hati, ya, dalam hati, dan dia melihat bahawa diri dia lemah berbanding dengan Tuhan. Jadi apabila dia rasa dia lemah, maka dia mengharapkan belas ihsan, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukti dan sokongan terhadap ini ialah dalam surah ayat 6 yang bermaksud, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan? Melainkan sebenarnya mereka ada orang yang menyimpang, ya, dari kebenaran. Jadi pokok-pokok itu semua ditumbuh oleh Allah. Kita
hanya menyediakan pokok tu, tetapi kalau Allah tak nak tumbuhkan, dia tak tumbuh juga ya. Okey. Dan surah Al-Yunus yang bermaksud jika Allah menimpa satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak kurnianya. Dia yang beri kebajikan itu kepada siapa dikehendakinya. Di antara hamba-hambanya, dialah yang mengampun dan maha penyayang. Surah Yunus ayat 107. Dan terusnya ialah ayat Fusilat ayat 34. Dan tidaklah sama kebajikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan antara dia adalah permusuhan seoleh-oleh menjadi teman yang sangat setia. Nah, itu adalah bukti dan sokongan terhadap prinsip hakikat. Ini apa implikasi prinsip hakikat? Amalan menjadi sesuatu yang hadir dan terlaksana oleh keimanan tanpa sistem balasan. Keikhlasan dalam setiap perbuatan dan tindak tanduk. Yakin bahawa setiap perbuatan mendapat perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemanusiaan terhadap setiap perlakuan amal baik dan merasa jijik pada kemungkaran. Itu dia implikasi hakikat. Okey, akhirnya ialah kad yang paling tinggi iaitu dari segi taksonomi kehidupan ini ialah makrifat ya, taksonomi learning untuk kehidupan adalah makrifat. Okey, apa dia makrifat? Makrifat adalah perhubungan dengan zat Allah yang mutlak, iaitu Tuhan semesta alam. Makrifat adalah berkait dengan pengalaman, hal, rasa, tetapi bukan yang berkait dengan ilmu. Ya. Menerima Allah sebagai Rabb dan kuasanya meliputi alam sekitar dan tidak ada yang dapat mengatasinya. Menjadi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah hamba yang berfungsi sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Meyakini bahawa setiap amalan adalah dalam perhatian dan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Menerima setiap kelebihan dan kekurangan itu adalah perkara terbaik untuk diri manusia. Menghadapi setiap tribulasi dengan sabar kerana Allah mengetahui tahap beban setiap orang. Itu dia perasaannya. Seorang yang bermakrifat, yang sungguh-sungguh dalam makrifatnya kepada Allah, bukan hanya sekadar teori semata-mata, tetapi ia telah benar-benar meresap makrifat itu. Malahan telah menjadi satu dalam pandangan tauhid. Maka jika mereka mati, sungguhnya mereka tidak mati, tapi mereka hidup di sisi Allah dan mendapat rahmatnya. Allah mengharamkan cacing-cacing dan ulat-ulat tanah untuk memakan jasadnya yang telah dikuburkan itu. Walaupun telah dikuburkan beratus-ratus tahun, jasadnya masih tidak binasa. Malahan masih dapat masih baru dikebumikan, segar, tidak hancur dan tidak mengalami perubahan. Kelihatan seperti orang yang mimpi indah dalam tidur. Dan apakah yang bukti dan sokongan terhadap prinsip makrifat ini? Dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredai. Masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Dan surah Al-A'raf ayat Tuhan dalam 172. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak Adam dari sumber mereka. Dan mereka mengambil saksi terhadap jiwa mereka sambil berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami dan menjadi saksi. Kami lakukan demikian ini agar di akhir akhirat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Dan juga dalam surah Sa'ad ayat 72. Maka apabila telah kusempurnakan kajian dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu sujud tersungkur dan bersujud kepadanya. Yang ini ketika penciptaan Adam alaihissalam. Implikasi prinsip maghfirat ini. Maghfirat adalah pakaian, itu pengalaman. Kalau masih di tingkat faham, baru ilmu. Belum lagi makrifat, iaitu berkait dengan Tuhan yang mempunyai ilmu itu sendiri. Maka makrifat itu lebih dari kenal dan mengalaminya sendiri, seperti kita merasa manisnya gula dan kenal gula. Oleh kerana itu, jika kita mendapat rasa gula yang pahit,
Walaupun berbentuk gula, maka bukan gula namanya. So melihat Allah dengan mata hati, iaitu merasakan zahirnya Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada asma'nya, dan pada af'alnya. Merasa wujud Allah, maka itu berkekalan lebur dan tenggelam dalam merasakannya. Okay? Jadi kita perlu tahu Asma'ul Husna, jadi dari situ kita dapat meresapkan perasaan kita terhadap Allah. Okey. Jadi perbezaan utama taksonomi Bloom dan kehidupan ini ialah kalau kita tengok taksonomi Bloom sama dari segi knowledge dan comprehension dan tabi'i dan syariat lebih kurang sama, tetapi yang lain tak sama. Application, analysis, synthesis, evaluation dan semua tak sama. Yang ini saya namakan dia human centric, tetapi dalam kehidupan ini, taksonomi kehidupan ini, learning untuk hidup ini ialah God centric, iaitu daripada start dari kurniaan, hakikat dan makrifat. Jadi kalau kita nak tulis sebagai untuk pengajaran, pembelajaran dan penilaian taksonomi kehidupan ini, kita bermula daripada tabi'in, kita kemudian syariat, berkurniaan, hakikat dan makrifat. So tabi'in ialah peraturan tetap alam semula jadi sunnatullah. Kita kena faham akan ini. Yang kedua syariat, peraturan kehidupan Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pilihan yang menjadi peraturan dan kita diberi pilihan untuk ikut atau tidak. Pilihan ialah kesyukuran dalam kehidupan kerana kita dapati apa saja yang kita lakukan ialah kerana Allah telah membenarkan dia berlaku. Hakikat ialah sedar dan menjiwai kelemahan diri dengan keagungan Tuhan, di mana makrifat kita serahkan jiwa raga atas kudrat dan iradat Tuhan, di mana kata Tuhan itu adalah segala-galanya. So, perjalanan taksonomi kehidupan ini boleh kita tulis dalam bentuk berikut, kesedaran, ketaatan, peringkat, ketakwaan dan keesaan. So dari bermula daripada bawah sampai ke atas. Okay. So dalam approach kita dalam taksonomi kehidupan ini, kita bermula dari tabi'i, maka kita maklumkan dan pada syariat kita kalaulah tak ikut, kita rotan. Kalaulah dari segi kurniaan kita tidur, kita tukarkan, dan hakikat kita buat dia sebagai kawan dan seterusnya makrifat. Jadi itu ada approach life kita bermula dari maklum, kita maklumkan. Kalau syariat dia tak nak ikut, maka kita rotan, dan kalaulah kurniaan dia tak mau terima juga, kita asingkan tempat tidur, dan hakikat kita buat kawan apabila dia dah mencapai tersebut. Jadi ini adalah berdasarkan kepada hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Okey, dari Amr bin Shu'aib, dari ayah dan kakaknya, dan berkata Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian yang sudah berumur 7 tahun dan pukullah mereka kerana meninggalkannya ketika telah berumur 10 tahun, serta pisahkan mereka dari tempat tidur mereka. Itu adalah cara untuk kita melaksanakan taksonomi kehidupan ini. Untuk isteri pun ada juga, ini sebut dalam Al-Quran. Tabi'in kita nasihat, kita asingkan katil dalam kurniaan, kita pukul, hakikat kita kawan dan makrifat. Ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34. So naming human life taksonomi ni, kalau kita nak bubuh nama berdasarkan kepada nama yang biasa digunakan. Jadi tabi'in adalah peringkat manusia dari segi kefahaman manusia. Syariat rukun Islam adalah Muslim. Kurniaan adalah rukun iman, iaitu panggil orang mukmin. Hakikat adalah ihsan, dan akhirnya makrifat di atas sekali. Okay. So ini disebutkan dalam Sahih Muslim, kitab iman, ayat kitab iman, hadis yang ke-11. So taksonomi for teaching, learning and assessment, kali ini kita tengok dari sudut lain, daripada life taksonomi. Kita bermula daripada menyedari, kita menyerah, kita bersyukur, kita resapkan dalam jiwa kita, dan kita ada kesatuan. So, menyedari bahawa semua kehidupan di dunia ini adalah mengikut peraturan ditetap Allah secara rela.
Menyerah ada juga perintah Allah di dunia yang diberi pilihan. Untuk jin manusia memilih menerimanya. Tapi akibat pilihan tersebut berbeza. Untuk bersyukur terhadap setiap pemberian Allah sama ada dalam melaksanakan ibadat atau menerima nikmat ataupun kesusahan. Meresap ke dalam jiwa raga perasaan kelemahan diri terhadap Allah yang berkuasa untuk melakukan sembarang laku tanpa sekat. Dan kesatuan dalam perasaan, pengalaman dan tindakan fizikal setiap perbuatan dengan Allah secara spontan dan efisien. Okey, itu dia taksonomi dari segi learning, teaching, learning dan assessment. So, impact of life taksonomi ni, itu impact taksonomi kehidupan ini. Kalau kita tengok dari segi tabi'in, kita lihat contoh dia ialah pada zaman ni gambar yang saya tunjukkan, dan untuk syariat kita dapati macam Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki dan juga lain-lain lagi. Dalam kurniaan kita akan dapati bagaimana dia daripada tafsir-tafsir yang ahli-ahli tafsir, dan dari segi hakikat kita dapat ramai filosofi ahli-ahli filosofi dan juga makrifat, begitu juga. Jadi kita dapati bahawa impak ini memang dah berlaku di dalam kehidupan kita pada zaman-zaman dulu. So untuk mendapat guru mursyid, saya sebut mengenai guru mursyid tadi, guru mursyid ni diberikan atau tidak ilmu Allah kepada seorang adalah hak Allah. Dan Allah yang menentukan sendiri bagaimana seorang dapat menguasai ilmunya. Kerana itu jelas apa yang dilebihkan atas hamba yang satu dengan lain berkait dengan penggunaan ilmu Allah. Dan di situlah mursyid berada sebagai orang yang diberi kelebihan, baik darjat atau kemuliaan terkait ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu untuk mendapat guru setara mursyid tidaklah mudah. Allah yang menunjuk sesuatu kadar niat, kesungguhan dan tingkat keimanan seorang setiap ibadat yang dilakukannya. Ciri-ciri dia memang ada iaitu dia sederhana, tidak selalu terkenal cenderung bersembunyi, ucapannya pasif dan tidak mahu membenarkan diri dia sendiri, memiliki ilmu hikmah, mampu mengungkap rahsia Allah, jalan mungkin berbeza tapi ianya mengajak dekat kepada Allah. Okey, sebagai pewaris Nabi, memiliki karamah, memiliki firasat yang tajam, dan mandiri tidak bergantung kepada orang lain. So ini adalah ciri-ciri guru mursyid. Jadi kesan amalan yang baik. Tadi saya sebut mengenai amalan ataupun dari segi fizikal, dari segi fizikal, kesan amalan dan fizikal ini. Iaitu amalan kita yang kita akan buat ialah solat, dia mencegahkan kemungkaran. Ini dibuktikan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Untuk puasa kita bercakap mengenai takwa. Bila kita telah berpuasa maka habis di puasa itu kita sepatutnya mendapat takwa. Cuma solat ini yang menjadi selalu isu kerana kalaulah kita dapati orang itu bersolat tetapi dari segi akhlak dia tak baik dan masih lagi membuat kemungkaran, maka kita tahu bahawa solatnya memang tak betul, perlu diperbaiki sehinggalah dia boleh mencegah kemungkaran tersebut. So dalam takwa pun begitu, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, untuk Al-Quran membaca ni kita akan mendapat hidayah, dan ini disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Qiyamul Lail, kalau kita sembahyang malam, dia akan jati diri kita akan menjadi kuat, sebagaimana yang disebut dalam surah Muzammil ayat 5. Dan kalau kita bersedekah, dia akan menggandakan apa-apa saja yang kita beri. Jadi disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 261. So ini adalah amalan dan kesannya. Kalaulah kita lihat buat solat, kita masih buat kemungkaran, maka solat tersebut perlu diperbaiki. Puasa pun begitu, kalau kita tengok tak boleh puasa kita tak menjadi kita bertakwa, maka kita dapati bahawa kita perlu lakukan sesuatu supaya boleh dapat takwa. Al-Quran pun begitu, kita baca Al-Quran tapi tak ada dapat apa-apa, maka there's something wrong dengan bacaan kita. Qiyamul Lail pun kalau kita tak rasa jati diri kita makin kuat, maka there's something wrong, maka perlu perhati balik mengapa dalam kita melaksanakan Qiyamul Lail itu tak betul. Dan itu juga dengan sedekah.
Ini adalah zikir, ya, dalam amalan dia zikir. Saya sebut, ya, bila kita nak pindah daripada syariat ke atas, belum atasnya, maknanya kita nak tukar daripada level syariat kepada level yang lebih tinggi lagi, perlu ada zikir, itu ada satu amalan yang perlu dilakukan. Jadi ini adalah yang dimaksudkan dengan zikir tersebut, iaitu amalan pesan dia dan bukti dia, ya, dalam so jangan kita keliru dengan maqasid syariah. Maqasid syariah ni ialah dari segi apa yang perlu kita, bila kita buat decision, ya, nak buat decision, maka perkara yang decision yang kita nak buat itu adalah bergantung kepada kalaulah darurat, maka kita utamakan agama, kemudian kehidupan, akal, keturunan dan harta. Hajiat ini adalah sesuatu perkara yang apa yang kita panggil sebagai, kalau darurat tadi ialah apa orang kata dia berkait dengan sesuatu life or death lah, lebih kurang, ya, life or death. Hajiat ini apa yang kita needs untuk kehidupan, ya, kehidupan. Dan taksiniat ialah apa yang kita buat untuk bermewah-mewah, ya, bermewah-mewah. Jadi itu dia punya decision making. So jangan kita keliru dengan maqasid syariah yang telah dibentangkan tadi. Okay. So akhir sekali saya nak kongsi itu ayat surah Al-A'raf ayat 43. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala pujian bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada syurga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami, membawa kebenaran, dan disuruhkan kepada mereka, itulah syurga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang kamu kerjakan. Dan apa nama, saya nak kongsi juga ayat yang kedua, ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Dan penghuni-penghuni syurga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengata, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah perolehi apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami. Apakah kamu telah perolehi dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikan kepadamu? Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penjuru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, La'natullah ya'ala zalimin. Kutukan Allah ditimpakan pada orang-orang yang salih. So, terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Qamar Azizi di atas pembentangan saya cukup menarik berkaitan dengan taksonomi dan sebagainya ni. Jadi saya ingin buka kepada sesiapa dengan hanya masa yang ada lagi dalam 6 minit, sekiranya ada soalan yang ingin diberikan ataupun ingin berkongsikan pendapat ataupun pandangan berkaitan dengan tajuk usrah kita pada malam ini. Saya dipersilakan. Ada ke? Dr. Pak Ya ataupun Dr. Cik Wan, Dr. Faizal, Dr. Maimunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, saya rasa satu presentation yang sangat bagus dan sepatutnya lebih ramai yang dengar, dan saya rasa patutnya Yayasan Takmil perlu didedahkan dan dikembangkan kepada semua guru-guru kita, insya-Allah. Okey, terima kasih.
Sama-sama. Terima kasih Dato' Maimunah. Ada lagi soalan ataupun ingin pandangan atau ingin lontarkan pandangan kepada usrah kita pada hari ini? InsyaAllah, sekiranya tiada, jadi sampai di sini sajalah usrah kita pada hari ini. Tapi sebelum kita menamatkan usrah Nadwah kita pada malam ini, saya ingin memberitahu bahawa pengumuman minggu hadapan juga pada hari yang sama, pada waktu yang sama, kita akan mengadakan usrah Nadwah Ilmuwan BIM Kluster Sains dan Pembangunan Mapan dengan tajuk-tajuk yang berlainan. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan pada hari yang sama di hari yang sama. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Terima kasih sedia hadir.